من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Muka surat 154 Syahdan. Kita ambil kat Syahdan tu dah. Ketahui olehmu bahwasanya suka di dalam berbuat ibadat itu ada kalanya dicela oleh syarak dan ada kalanya dipuji oleh syarak. Suka buat ibadat ni kadang-kadang perkara itu baik dan dipuji dari segi syaraknya. Tapi kadang-kadang ada juga perkara itu dikira tidak baik, dicela oleh syarak. Macam mana boleh jadi gini? Padahal kita, kalau kita tengok sepitah lalu suka buat ibadat, baiklah. Kenapa pula Tok Syekh ni kata ada kalanya benda tu jadi tak baik dari segi syarak. Inilah perincian dia. Tengok perinci. Adapun suka yang dipuji oleh syarak itu iaitu 4 perkara. Suka buat ibadat dan suka ini dipuji oleh syarak. Ada 4 perkara perinciannya. Pertama, bahawa adalah qasad di dalam berbuat ibadat menyembunyikan ibadat daripada manusia. Dalam kitab saya ni dia ada salah tarik sikit, dia tulis ibadah, tapi ibadah. Cuba tengok kitab-kitab lain macam mana dia tulis ibadah ke ibadah. Ibadah tak? Ibadah. Jadi pertama sekali, suka yang dipuji oleh syarak ni iaitu dia suka untuk menyembunyikan ibadahnya. Ketika adalah qasad di dalam berbuat ibadah itu, tujuan ataupun niat dia buat ibadah tu nak menyembunyikan ibadah daripada manusia. Dia suka gitu. Dan ikhlas ia semata-mata bagi Allah Ta'ala. Jadi asal tujuan qasad awalnya tu, asal dia tu adalah
semata-mata beribadah kepada Allah, tak nak tunjuk kepada sesiapa pun. Itu niat asal dia. Dia buat ibadah semata-mata kerana Allah, tidak ada tujuan riak, tidak ada tujuan untuk diperlihatkan kepada sesiapa pun. Bahkan niat dia untuk menyembunyikannya daripada manusia. Kemudian dilihat oleh manusia akan ibadatnya itu. Tapi lepas daripada tu, niat dia luruh molek, tapi tiba-tiba ibadah yang diniatkan kerana Allah tadi tu, yang hasratnya untuk disembunyikan daripada orang lain itu, tiba-tiba terlihat oleh orang lain, orang nampak. Maka hendaklah ingat ia di dalam hatinya itu bahawa Allah Ta'ala yang melihatkan ibadatnya itu kepada manusia. Ni pedomang dia, petua dia. Bila kita buat ibadah, niat yang luruh, yang betul dah, niat betul, niat luruh, tapi tengah-tengah buat baik ibadat tu ada orang tengok. Macam mana kita nak tutup supaya jangan sampai keadaan itu boleh membobok riak dalam hati kita? Kata Tok Syekh ni, iaitu hendaklah kita ingat dalam hati kita, hadir dalam hati kita. Apa yang perlu kita ingat? Apa yang perlu kita hadir? Iaitu Allah Ta'ala lah yang menjadikan orang tu melihat perbuatan kita. Kalau kita tengok atas orang tu saja, tengok perbuatan kita, maka dia membuka pintu untuk riak. Buka pintu. Jadi riak cerita lain, tapi buka pintu. Kalau kita tengok, orang sedang tengok kita. Tapi kalau kita pandang lebih sikit, Allah Ta'ala lah yang menggerakkan dia untuk lihat kita, insya-Allah selamat. Jadi sikit je situ. Jadi Tok Syekh ni ajar kita pedoman. Apabila kita buat ibadah yang niatnya baik, niatnya ikhlas, tiba-tiba orang tengok ibadah kita. Jadi kadang-kadang orang tengok ni lah yang kadang-kadang menimbulkan gerak riak. Kadang-kadang mari. Maka petua dia hadir dalam hati kita, ingat dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala lah yang menggerakkan orang tu untuk tengok kita. Pandang itu sebagai perbuatan Allah. Itu membantu kita untuk mudah-mudahan tak mari riak dalam hati. Maka syukur ia akan Allah Ta'ala. Maka dia bersyukur lah. Bersyukur, syukur ni sukalah, maksudnya suka. Jadi suka hak ni suka yang dipuji oleh syarak. Baik, atas dasar apa? Maka syukur ia akan Allah Ta'ala bahawa ia menzahirkan kebajikannya kepada manusia. Itu dia. Jadi dia bersyukur. Syukur ni adalah manifestasi, kenyataan daripada hati yang gembira, suka, syukur. Tapi atas dasar apa syukur tu? Syukur kerana Allah Ta'ala lah yang memperlihatkan kebajikan kita kepada manusia. Allah Ta'ala memperlihatkan kebaikan kita kepada manusia. Ditutupkan aibang kita, tapi diperlihatkan kebaikan. Kita syukur atas dasar tu. Allah yang menzahirkan kebaikan kita ni kepada orang. Jadi bergembira dengan keadaan seperti ini dipuji oleh syarak. Jadi kuncinya, pertama sekali, ibadah itu kita lakukan semata-mata kerana Allah. Tiba-tiba kalau ada orang tengok, balikkan dia kepada Allah. Allah lah yang menggerakkan dia untuk tengok ibadah aku ni. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Dari segi Allah Ta'ala lah yang menzahirkan kebajikan yang ada pada kita ni sehingga manusia tengok. Jadi kita boleh bersyukur atas dasar tu. Allah Ta'ala memperlihatkan kebaikan dan tutupkan aibang kita. Tapi kalau kita bergembira atas dasar amalan kita dilihat oleh manusia semata-mata, itu bawa kepada riak lah. Sekarang yang kita syukur tu Allah Ta'ala yang menzahirkan. Balikkan benda tu kepada Allah. Jadi kalau kita suka atas yang demikian itu, dalam bentuk seperti itu tu, maka itu dipuji oleh syarak. Ya. Jadi mana orang tu suka. Sebab apabila orang tengok dia, orang punya reaksi, dia mendemo-demokan orang
Ya. Dia respect kan. Ya. Kemudian nanti hadiah pula kalau Ya. dia mati, Ya. kubur dia orang mari buat nazar Ya. semua. Benda-benda tu tak dia mari mikir pada kita buat orang tengok kita. Ya. Kalau kata kalau orang tu tengok saja, mu sembahyang kan benda tu sepanjang tu tegam. Ya. Mu puasa tegam. Ya. Jadi mana tak beza. Ya. Tak timbul benda tu tak. Ya. Jadi sekarang ni benda orang tu buat puasa sikit-sikit dia tengok Allah dia Allah apa semua jadi mendengar dia buat. Ya. Masih pusing tak. Itu tujuan orang riak. Mana apabila kita respon gitu tu, orang kita ni orang kita respon ada salah ke tidak? Ya. Jadi sebenarnya itulah tujuan orang riak, supaya dia disanjung, dipuji, dihormati. Tapi kalau dia pandang macam tadi itu, dia pandang masing-masing punya amalan sendiri, dia buat tak ada apa-apa. Kalau dia dapat memandang seperti itu, maka itu juga terselamat daripada riak. Cuma hak sini ni pedoman yang Tok Syekh ajar ni lebih kuat lagi, iaitu kita kembalikan perbuatan orang tengok kita tu, kembalikan ia kepada Allah yang menggerakkan. Lalu kita bersyukur dari segi Allah memperlihatkan kebaikan dan tutup kaiban kita, dan itu perkara yang patut kita syukuri. Syukur tak rasa tu. Ini pedoman Syekh lah. Cuma hak sebut tadi tu salah satu cara nak mengelak riak, iaitu kita pandang bahawa apa yang kita buat adalah satu kewajipan. Itu pun salah satu. Cuma hak ni lebih kukuh lagi lah. Dan menutup ia akan kejahatannya itu. Jadi Allah Ta'ala zahirkan kebaikan yang ada pada kita dan tutup kaiban kita. Itu adalah perkara yang patut kita syukur. Jadi kalau orang tengok kita, dia puji kita, kalau kita kembalikan itu kepada Allah dan kita bersyukur dari sudut ni, itu baik. Sikit je. Tapi kalau kita lupa yang tu, kita tengok atas orang itu yang memuji kita dan kita rasa suka dengan pujian itu, menyakit lalu. Sikit je. Jadi kuncinya supaya nak mengelak daripada kerosakan ni, kembalikan segala perbuatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci dia. Jadi suka dalam keadaan seperti ini, iaitu syukur, suka hati kita, perkara ini, syukur ini, suka hati ini perkara yang baik dan dipuji oleh syarak. Jadi kalau kita tengok ada orang tu rasa senang hati bila orang tengok tu, ada dua kemungkinan lah. Kemungkinan dia riak, kemungkinan dia ada darjah ni. Boleh jadi belaka. Jadi kita ni tak payah sangka yang buruk-buruk orang lah. Kalau dia suka hati orang pandang dia, Allah Alhamdulillah, orang nampak kita diperlihatkan Allah kebaikan kita, tutup kaiban kita, boleh jadi juga dia suka hati, syukur atas rasa tu. Jadi orang yang syukur, orang yang suka hati bila dipandang oleh orang ni masih ada kemungkinan-kemungkinannya. Cuma kita ni sebagai orang ni nak menilai dia mudah-mudah tak boleh juga lah. Tak boleh juga nak menilai mudah-mudah. Tengok orang suka, riak ni. Jangan kata lagi, tak tentu lagi, masih ada kemungkinan lain. Dan menutup ia akan kejahatannya itu daripada manusia. Allah telah tutup kaiban kita, perlihatkan kebaikan kita, itu sebagai nikmat. Jadi kita syukur atas dasar itulah yang dilakukan Allah terhadap kita. Itu adalah perbuatan Allah, kurnia Allah kepada kita. Syukur, suka hati atas dasar tu, itu baik, dipuji oleh syarak. Dan hendaklah ia suka akan Allah Ta'ala yang memberi anugerah akan dia, akan taufik dan hidayah. Demikian juga dia suka hati atas dasar dia dapat buat kebaikan ni adalah semata-mata dengan anugerah Allah, taufik Allah, hidayat Allah, dan dia suka hati atas dasar tu. Itu juga sebahagian daripada suka hati yang dipuji oleh syarak. Jadi suka hati tadi tu timbul dalam beberapa sudut. Sudut Allah Ta'ala menzahirkan kebaikan pada dirinya dan tutup kaiban dia, satu hal. Syukur dari segi dia dapat buat kebaikan itu pun dengan taufik dia, dengan hidayah dia, itu pun satu hal lagi. Dan boleh kita bergembira atas sifat-sifat seperti ini.
dan memberi akan dia itu akan kebajikan yang demikian itu. Yani Allah Ta'ala mengurniakan sehingga dia boleh buat kebajikan. Dan yang menutup akan kejahatannya itu, ditutup kejahatan, diperlihatkan kebaikan, diberi hidayat taufik untuk buat kebaikan. Itu semua adalah aspek-aspek yang menghendaki kita ni bersyukur dan boleh kita rasa suka hati dengannya. Dan jangan ia suka dengan dipuji manusia itu. Tapi kalau dia pandangan dia pendek sikit, sepek sikit, dia tak nampak dah gerak daripada Allah, kurnia Allah, yang nampak atas manusia saja, dia kena lalu penyakit ni. Iaitu dia akan suka dengan pujian orang, tidak lagi suka melihat bahawa Allah lah yang menggerakkannya, Allah yang mengurniakan, tak ada. Sikit je situ. Jadi yang membezakan ini adalah makrifat, ilmu dan makrifat. Bila kita belajar benda-benda ni, kita faham, kemudian ilmu kita itu semakin mendalam dari segi mendalam dari segi cita rasa kita, maka dia dikira sebagai makrifat. Maka inilah yang akan menyelamatkan, insya-Allah menjadi sebab kita terselamat daripada riya. Dan jangan ia suka akan dapat kemegahan di dalam hati manusia. Demikian juga jangan dia suka dengan pujian orang, jangan dia suka bahawa dia ni disanjung oleh orang. Jangan dia suka hati atas dasar tu. Suka dipuji, suka dipandang mulia oleh orang, jangan. Kalau dia suka hati atas dasar-dasar tadi tu, maka itu merosakkan. Jadi sekiranya kita bersedekah, tiba-tiba orang ramai tengok, lalu orang ramai macam memuji kita sikit, kita pun alhamdulillah. Dua kemungkinan. Baik boleh jadi, uduh pun boleh jadi. Tengok dia kata alhamdulillah tu balik ke mana? Jadi payah juga ni, kalau kita nak ngaji tak nampak pun ni. Tak nampak sekarang. Seperti firman Allah Ta'ala. Jadi alim ulama kita yang menjelaskan perkara-perkara ini, ke mana sandarannya, apa sandarannya, tempat rujuknya. Ini yang antaranya iaitu firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya, kata olehmu ya Muhammad akan umatmu, yakni beritahu kepada umatmu, dengan anugerah Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu sukai oleh kamu. Yakni hendaklah kamu berasa suka hati. Suka hati atas dasar memandang rahmat Allah, atas dasar memandang kurnia Allah, bukan atas dasar pujian, bukan atas dasar sanjungan. Sekalipun subjeknya subjek yang sama, ataupun objeknya objek yang sama. Kita dipuji oleh orang, kalau kita suka hati atas dasar pujian itu negatif, buruk. Tapi kalau kita suka hati atas dasar itu kurnia Allah kepada kita, itu lempah kurnia dia kepada kita, jadi baik selalu. Atas benda yang sama. Jadi ini semata-mata bergantung kepada kefahaman dan makrifat hati yang menentukan perbuatan ini jadi baik atau buruk. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita akan jumpa ayat yang semacam berlawang, tapi tak akan berlawang. Ayat Al-Quran tidak ada yang bertembung. Cuma kita je tak faham molek nak buat bertembung. Antara dalil-dalil yang disebut dalam ayat yang lain, antara dalil-dalil Al-Quran itu datang daripada Allah, bukan dari manusia, kerana tidak ada ikhtilaf. Tak ada. Kalau mari daripada manusia, dia banyak bertembung. Sekali gitu, sekali gini, tembung situ, tembung sini, bertembung.
Difirmankan Allah, sekiranya Al-Quran ini datang dari manusia, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti akan ditemui banyak percanggahan dalam Al-Quran, tapi tidak ada. Cuma beberapa ayat kalau kita tak teliti molek, nampak macam bercanggah, nampak. Tapi sebenarnya tak bercanggah, tapi kita tak berfaham molek. Contoh nampak macam bercanggah tapi tak bercanggah. Ini yang nak disebut ni, tentang merasa gembira ni. Ayat ni suruh, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Suruh, katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat, dengan kurnia Allah, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Hendaklah bergembira, boleh, disuruh. Tapi kalau kita tengok dalam ayat lain, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Perkataan yang serupa, jangan kau bergembira. Kalau kita terjemahlah, tapi bahasa kita ni boleh kena terjemah lain sikit lah. Tapi kau agak serupa je, daripada al-farah, gembira. Jangan kau gembira, kerana Allah Ta'ala tu tak suka kepada orang yang gembira. Tak disuruh ni larang. Jadi yang dilarang ini iaitu kegembiraan yang membawa manusia lupa asal usul, lupa perkaranya. Akhir sekali dia membawa kepada lalai, lupa, melanggar perintah Allah dan sebagainya. Itu yang dilarang, gembira yang bawa ke situ. Jadi secara zahirnya nampak macam melawan lah. Ayat hak tadi tu suruh, hak ni larang pula. Tapi situasi dia berbeza tak? Ya? Situasi dia berbeza. Tapi ayatnya serupa. Ayatnya serupa. Situasi memang. Tapi bila kita kata situasi berbeza, artinya kita faham lah tu. Tapi kalau kita tak faham, memang kita akan berlawan. Tadi ayat tadi suruh gembira, ayat ni marah pula. Tapi kalau kita kata situasi berbeza, artinya kita faham lah tu, bahawa ayat ini menunjuk pada situasi yang berbeza, yang berlainan. Contoh lain, saya nak beri contoh. Tapi dengan contoh inilah kita boleh faham kekeliruan yang dibangkitkan oleh setengah orang berkait dengan amalan masyarakat kita. Contoh lain, nak beritahu nampak, nak kabarnya bahawa Al-Quran itu diturunkan Allah tidak ada ikhtilaf. Sekalipun zahir nampak macam berlawan secara zahir, tapi secara penelitian tak berlaku pertembungan. Nak beri contoh. Contoh ni lah yang menyebabkan berlaku kecelaruan, kerana kita tak nampak. Baik, contoh macam mana? Tentang ayat yang mensifatkan Nabi Muhammad. Antara ayat-ayat Al-Quran, ada yang mensifatkan Nabi Muhammad itu dapat memberi hidayat. Tapi dalam ayat yang lain diberitahu Nabi Muhammad tidak dapat beri hidayat. Mana tu? Hak yang kata boleh, hak kata tak boleh, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasih. Ayat ni menurut tafsiran segolongan ulama berkait dengan Nabi rasa sedih, teringat kepada bapa saudara dia Abu Talib, yang menurut pendapat yang dipegang oleh sejumlah besar alim ulama, mati dalam keadaan tidak muslim. Nabi sedih sebab dia orang baik sangat, banyak membantu Nabi. Maka ayat ini berkait, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasih. Tapi tengok ayat lain menggunakan perkataan yang sumber perkataan yang asalnya sama, tapi berlawan dari segi makna zahirnya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar dapat menghidayatkan ke jalan yang lurus. Tadi kata tak boleh, ni tadi negatif ayatnya, sifatnya sekarang positif. Guana ni macam berlawan. Jadi yang nampak berlawan tu kerana kita yang tidak meneliti dengan baik. Maksud Nabi, maksud ayat engkau tidak dapat memberi hidayat itu adalah, kalau dalam bahasa Arab disebut ala sabilil haqiqah, nak khabar hakikat sebenar. Sebab apa? Pemberi hidayat hanyalah Allah.
Kerana di antara al-asma' al-husna, Allah itu nama Al-Hadi. Hanya dia yang memberi hidayah. Jadi ayat pertama tu memang merujuk pada asal, dinamakan ala sabilil haqiqah, menurut hakikat sebenar. Maka sebab itu dikatakan engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasih. Tapi hidayat ini ada kalanya diguna pakai dengan makna majaz, sebagai majazi. Manusia boleh memberi hidayat dengan makna menjadi sebab kepada hidayat. Tapi bahasa Arab tak sebut menjadi sebab dah, guna direct je. Kau boleh beri hidayat, tapi kefahaman jelas bahawa hanya menjadi sebab. Itulah ayat yang disebut wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar dapat beri hidayah. Jadi orang tak boleh beri itu orang panggil asal, hakikat sebenar. Arab sebut ala sabilil haqiqah. Hak khabar boleh ni pula ni sebagai majaz, sebagai bahasa kiasan, pinjaman saja, bukan asli, bukan hakiki. Kalau istilah ala sabilil majaz. Jadi bendanya tidak bertembung. Maka di sinilah kadang-kadang orang kita suatu ketika dulu timbul isu, dan isu itu menakutkan. Sebab apa? Dia melibatkan iman dan kufur. Kalau melibatkan baik tak baik ataupun sesuai tak sesuai, boleh tahan kira. Ataupun melibatkan kalau sah batal pun boleh tahan lagi. Ni melibatkan iman dan kufur, iaitu apabila salawat yang menjadi amalan masyarakat kita, salawat syifa itu dikatakan mengandungi unsur-unsur syirik. Kerana keliru bab ini. Itu punca dia, keliru bab ni. Sama juga kelompok yang mensifatkan Tuhan duduk atas langit, gitu juga. Kerana dia hanya melihat salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran. Dia tak tengok ayat-ayat lain yang juga membahaskan aspek yang sama. Jadi kita ni orang kapur ni kena sama. Mu tak percaya tu ayat Quran kan, mu tak percaya mati lalu. Katakan kena buah tu suntik ke buah debing lalu. Padahal ayat lain pun berlambak lagi. Tapi nak kabarnya bila dihujah seperti itu, mu tak mau pakai ayat ni. Mengingat Tuhan tu nawak, mu tak percaya Tuhan. Kita mati akal lalu. Jadi persoalannya bukan tidak percaya kepada firman Allah. Persoalannya bukan tidak nak menolak apa yang beritahu Allah, tapi nak memahami apa erti firman Allah itu. Itu isunya. Bila Tuhan berkata di dalam Al-Quran, terjemah secara zahirnya, summastawa 'alal 'arsy, kemudian Tuhan itu beristiwa di arasy. Zahir terjemahannya. Jadi kelompok-kelompok yang pegang Tuhan tu bahasa mudahnya ada tempat lah. Kita pun pernah tanya orang-orang yang cenderung ke situ, tapi malahnya dia buat bolong. Dia buat bolong. Tu payah kita. Kita tanya dia. Jadi dia cuba nak menjelaskan keyakinan dia tu bahawa Tuhan tu di arasy lah. Kita tanya apa maksud? Dia dah lah. Dia buat bolong gitu. Kita pun jadi benih. Dia dah lah. Akhir sekali kita guna bahasa lain. Aku nak tanya selagi tapi nak pakai bahasa lain. Tuhan tu artinya bertempat di arasy lah. Bila kita tekan itu sikit, kendor lalu sikit. Ya dok. Dia buat bolong gitu. Tu kita tak tahan, memang buat bolong gitu. Jadi nak kabarnya kenapa terjadi seperti ini? Kerana tadilah, kerana ayat Al-Quran banyak dan kita tidak melihat dari semua aspek. Jadi ulama-ulama kita sudah menyelesaikan perkara ini sejak dari dulu. Telah melihat aspek-aspek ini dan telah memutuskan kaedahnya begini. Tapi hari ini sentiasa berlaku. Sejarah ni sentiasa berulanglah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami akan ulangi. Berulang semua. Kalau zaman awal Islam dulu ada Khawarij, hari ini timbul semula pattern-pattern dia tu. Kalau ada kelompok-kelompok yang seperti itu di awal Islam dipanggil Hasyawiyah ni,
kelompok-kelompok yang pegang Tuhan ini ada beranggota bertempat. Zaman dulu orang kenal Hasyawiyah ataupun terkenal dengan nama Musyabbihah, Mujassimah. Tak timbul hari ni, timbul semula. Itu berulang sejarah. Ada satu kisah yang menarik. Tak apalah, saya sebut acak kali sikit. Mudah-mudahan menjadi pedoman kepada masyarakat kita lah. Sebab aspek ni aspek yang kalau kita tidak kukuh, dia boleh mengganggu keyakinan. Bab tu. Aspek ni satu hentaman yang mengenai keyakinan. Satu ketika ada seorang ulama besar, ahli hadis daripada Maghribi, pergi ke Mekah. Ni kisah. Nak khabar macam mana, cuba perhatikan di sebalik kisah ni macam mana gaya berfikir. Nak gaya berfikir. Kalau tak silap nama tu Syekh Muhammad la silap Al-Hafiz. Dia ahli hadis yang terkemuka dari Morocco. Dia mari ke Mekah. Lepas tu dia berjumpa dengan sekelompok alim ulama yang perwatakan zahir memperlihatkan pegangan yang kuat terhadap sunnah. Gaya pakaian, seolahnya pakaian yang ada ciri-ciri sunnah yang tinggi lah. Lalu mereka berbicara tentang persoalan tadi tu. Persoalan tentang Tuhan dan kaitannya dengan Arash tadi tu. Jadi Syekh Muhammad ini, dia tanyalah kelompok-kelompok alim ulama tadi tu, 2-3 orang kawan-kawan dia alim ulama tadi. Dia kata, mana dalil yang kau mengatakan Tuhan itu di Arash? Dibaca ayat, satu ayat Al-Quran lah. Kemudian Syekh Muhammad ni baca pula ayat lain yang beritahu bukan di Arash, iaitu ayat yang maksudnya tidak ada di antara 2 orang atau di antara 3 orang kecuali Allah lah yang keempatnya. Maksud macam kita cakap 3 orang, sebenarnya bukan 3, ada lagi yang keempat. Jadi nak khabarnya ayat ni secara zahirnya memberitahu bahawa Tuhan itu dekat dengan kita, ada dengan kita. Jadi hak mu kata Tuhan atas langit tu, hak mana se? Ni ayat ni nak pegang kat mana pula? Lepas tu dia pun berujah gini. Akhir sekali dia kata, kenapa ayat yang kau tadi tu kau pakai cara zahir, ayat ni tak mau pakai cara zahir kau? Ayat yang kau Tuhan bersama kita ni, duduk dekat kita. Kalau antara 2 orang ada seorang lagi, yang ketiga tu. Kalau kita 3 orang ada seorang lagi, yang keempat tu. Maksud duduk bersama dengan kita. Jadi kenapa ayat khabar Tuhan tu duduk atas langit tu mu pakai secara zahir, ayat ni tak mau pakai zahir tak? Tengok dia jawab mana? Tengok jawab. Tengok dia berfikir. Dia kata kami bertaklid. Dia mendakwa bahawa kami bertaklid kepada Imam Ahmad. Tengok. Dia kata dia ikut menurut dakwah mereka, orang ni, kelompok ni, mereka ni telah bertaklid kepada Imam Ahmad katanya. Sedangkan orang yang sama juga melarang orang bertaklid. Tapi tak sedar. Siapa tahu dia sendiri beritahu bahawa dia bertaklid dengan orang. Ni. Kadang-kadang kita kalau tidak cermin diri, jadi macam tu lah. Saya pernah dengar, kalau kata Arab dalam segi macam ulama-ulama yang seperti ini, diguna perkataan terus. Terus. Arab tu maknanya kalau dalam putih terus. Belum tu kalau kita sembah balik, Melayu mana takdir. Jadi Allah Ta'ala duduk di atas takdir. Takdir ni kalau kita tengok atur, bukan takdir kursi, itu takdir tu. Takdir ni kalau kita tengok dalam ayat Alhamdulillah ni, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dua iman takdir sekian orang. Jadi mana dia ni takdir dia kerajaan yang mentakdir sekian orang. Ada kerajaan. Jadi mana dia takdir itu takdir yang mentakdir sekian orang di kerajaan Allah pun. Jadi masalah kita dia apabila kita masuk, kita ingat terus tu kursi,
duduk atas situ. Ya. Dia punya organisasi. Ya. Tak gitu tak? Itu salah satu di antara faham yang dipegang oleh Ahlus Sunnah. Salah satu. Orang panggil faham takwil. Itu salah satu. Tapi orang yang kelompok ni tak gitu. Dia pegang harta kursi tadi tu. Harta kursi tadi tu. Tak apalah, saya saja nak beritahu bahawa, nak beritahunya, kesimpulan yang kita agak panjang sikit lagi ni, nak beritahu bahawa dalam Al-Quran kita akan temui ayat-ayat yang secara zahirnya nampak macam lawang, tapi hakikatnya dia tidak lawang. Kerana kurang kefahaman kita yang menyebabkan kita nampak macam tu. Jadi kesimpulan mudah dalam isu yang saya sebut tadi tu, bahawa pegangan Ahlus Sunnah dalam bab ini bahawa Allah itu tidak bertempat. Tidak bertempat. Wujud dengan kewujudan yang tidak bertempat. Berarti tidak boleh dikaitkan atas ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke situ, ke sini, ke arah tu arah ni. Tidak. Itu termasuk sebahagian daripada maksud laisa kamitslihi syai', ataupun dalam istilah usuluddin dipanggil mukhalafatuhu lil hawadis. Termasuk antara aspek Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, bahawa Tuhan itu tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan masa dan sebagainya. Itu menjadi pegangan yang sudah diijma' dalam pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kalau ada mana-mana orang yang mendakwa lain daripada itu, maka itu bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak letak nama apa-apa kau pandailah. Tapi bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat tu. Bila pegang lain daripada itu, bukan lagi, sebab itu sudah diijma' oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti bila sebut ijma' ni tidak ada khilaf dalam bab tu. Berarti kalau ada orang pegang lain daripada tu, dia bukan lagi dari kelompok Ahlus Sunnah. Kelompok mana? Kau andailah. Nak letak nama apa? Taklah. Dia nama sendiri. Kalau kereta kau lambang bintang 3 tu mesti lah. Lambang lain daripada tu bukanlah. Taklah nama benda. Sagar ke itu ke, jangan tak nama tu. Bahasa mudah. Kalau kita guna juga lambang tu, artinya apa? Kata sagar, tak lambang bintang 3. Orang panggil apa? Orang panggil apa tu? Baik, dan kedua, bahawa mengambil dalil ia dengan menzahirkan Allah Ta'ala akan kebajikannya itu kepada manusia dan menutup ia akan kejahatannya itu daripada manusia di dalam dunia, bahawasanya adalah Allah Ta'ala memperbuat seperti yang demikian akan dia di dalam akhirat. Yakni perkara yang keduanya, yang dengannya kita boleh rasa suka hati. Macam mana tu? Iaitu bila Allah Ta'ala, bila perbuatan kita ni dilihat oleh orang, lalu keaiban kita ditutup oleh Allah, itu boleh kita jadikan dalil. Mudah-mudahan di akhirat pun seperti itu juga. Keaiban kita ditutup di akhirat, dan kita boleh bergembira dengan dalil itu. Baik, tengok. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma satarallahu ala 'abdihi fid dunya zamban illa satarallahu 'aibahu fil akhirah." Jadi kita suka hati atas dasar ni. Baik, kita buat ibadah, orang tengok ibadah kita. Sekiranya kita suka hati atas dasar orang tengok,
Sekiranya kita suka hati atas seorang tengok lalu puji kita, kosong. Sekiranya kita suka hati atas dasar orang tengok lalu menyanjung kita, kosong. Tapi kalau kita suka hati atas dasar amalan kita ni bila dilihat oleh orang tengok kebaikan kita dan dok nampak keaiban kita, kita pandang bahawa Allah Ta'ala menutup keaiban kita dan memperlihatkan kebaikan kita kepada orang. Dan itu berdasarkan hadis menjadi dalil di akhirat nanti pun gitu juga. Allah Ta'ala tutup keaiban kita di akhirat. Dan kita rasa gembira dengan dalil itu. Jadi kalau kita gembira atas dasar itu adalah benda yang baik. Jadi ini juga perlukan kefahaman. Orang tengok kita buat ibadah lalu kita suka hati. Kita rasa suka hati, orang tahu kita buat ibadah. Baik. Atas dasar apa kita suka hati? Sekiranya atas dasar yang kedua ni, atas dasar iaitu dia menjadi dalil. Apa yang berlaku tu jadi dalil di akhirat nanti, keaiban kita akan ditutup oleh Allah. Dan kita suka hati atas dasar tu. Itu pun boleh juga. Molek juga yang tu. Jadi kalau kita tengok orang yang suka hati bila kebaikan dia diketahui oleh orang, tak tentu lagi dia tu sebagai seorang yang riak. Tak tentu lagi. Kena tengok dia ni alim ke tak, jaya ke tak. Dia tahu tak benda-benda gini. Kalau dia tahu, ada kemungkinan bahawa suka hatinya itu adalah suka hati yang baik dan dipuji oleh syarak. Jadi yang kedua ni, kata Tok Syekh ni, salah satu daripada perkara yang kalau kita suka hati kita tu baik dan dipuji oleh syarak. Atas dasar ni, atas dasar kita melihat kenyataan yang berlaku tu sebagai dalil bahawa di akhirat nanti inilah dalilnya Allah Ta'ala akan tutup juga keaibanku. Atas dasar apa? Ada hadis Nabi yang sebut ini. Itu dia. Artinya tiada menutup Allah Ta'ala atas hamba-Nya di dalam dunia. Allah Ta'ala tutup keaiban kita atas dunia ni. Manusia ni baik ada belaka. Sikit banyak lain cerita ada belaka. Tapi pada pandangan orang tak tentu. Ada kalanya orang yang banyak keaiban tapi orang tak nampak sikit keaiban dia. Nampak molek belaka. Ada juga pasal tu. Ada orang aibnya sikit je tapi orang tahu belaka. Orang tahu belaka kadang-kadang. Sikit je aib dia tu. Tapi nak kata apa? Ditakdirkan Allah, orang tahu belaka. Tapi setengah orang tu baik dia gak penuh buku. Tapi tutup rapat, tak nampak seorang. Orang tengok je comel je. Ada juga pasal tu. Ini kemah ketentuan Allah Ta'ala belaka lah. Tiada menutup Allah Ta'ala atas hamba-Nya di dalam dunia akan dosanya itu, melainkan menutup ia akan dia oleh Allah Ta'ala atasnya di dalam akhirat. Ada hadis beritahu orang yang buat salah tapi ditutup oleh Allah, di akhirat juga dia akan ditutup berdasarkan riwayat ini. Sebab itu kalau kita melakukan kesalahan, jangan duduk galik nak cerita ke orang. Ada ke orang kita ni, dia suka cerita perbuatan-perbuatan bodoh dia buat. Kalau dicerita atas jalan untuk pengalaman, untuk memberi kesedaran kepada orang, motivasi, itu cerita lain. Tapi semata-mata gatal mulut, wah cerita hai dia tu. Jadi ini mengakibatkan dosa berganda. Dia buat salah satu cerita, tapi diceritakan orang tu hal lain pula. Sebab orang ceritakan keaiban dia ke orang ni, ada kemungkinannya dia rasa gembira, suka hati, sedar dengan keaiban dia tu, keburukan dia tu. Dan ini perkara yang buruk. Atau yang kedua, bertujuan untuk promosi ke orang juga, biar dia buat sekali. Ada juga pasal tu. Dia buat uduh-uduh, seorang tak sedar. Kalau kena seorang. Ada pasal tu. Lalu dia buat cerita ke orang supaya nak cari regu. Biar ada kumpulan buat kerja-kerja uduh ni. Semua perkara-perkara tadi mengakibatkan dosa yang satu tu berganda. Dipanggil al-muzaharah bil maksiyah.
iaitu orang yang menzahirkan maksiat. Ada hadis Nabi yang melarang perbuatan ni. Dia buat salah tu satu hal dah, cerita ke orang tu satu hal lain. Jadi kalau kita ni buat salah tu memang sebagai manusia dia nak lari. Tapi orang yang buat salah, tuntutannya apa? Istighfar dan taubat. Satu. Yang kedua, sembunyikan dia. Jangan cerita. Jangan kita baca salah pula. Oh, malu kat orang tu, malu dak ikhlas kamu ni. Oh, nak sembunyikan aibang, sembunyi dosa. Oh, malu kat orang. Tak ikhlas. Jangan baca kat tu. Jadi kita tutup perbuatan salah yang kita buat ni, memang itu yang disuruh. Itu yang disuruh oleh syarak. Jadi oleh kerana sudah masuk di waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.